Didik TV KPM. Murid-murid, anda sedang menonton slot menengah atas di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran sains. Nisa dan Cikgu Roslan nak kongsikan kepada anda, Cikgu, apa kesan-kesan dia kalau radikal bebas ni kena dekat kita? Jom kita tanya Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Okey, kita nak tahu apakah kesan radikal bebas ni terhadap kesihatan manusia. Baik. Di awal tadi saya dah bagi tahu dah radikal bebas ni memang berada di sekeliling kita. Baik. Berada di udara kita, di sekeliling kita. Macam mana kita nak pastikan radikal bebas ini tidak mengganggu kesihatan kita? Okey, proses peroksidaan ialah tindak balas kimia yang berlaku apabila suatu tindak balas mengalami kehilangan elektron. Di mana apabila radikal bebas tadi bertindak balas dengan kesihatan kita, berlakunya satu proses dinamakan pengoksidaan. Pengoksidaan, baik. Proses ini juga berlaku secara semula jadi. Okey, di dalam badan dan menghasilkan radikal bebas. Okey, ini akan mencetuskan tindak balas berantai untuk menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Lagi banyak radikal bebas, lagi cepat kedut agaknya. Alamak, lagi cepat kan? Kedut. Macam mana ni? Macam mana ni? Tarik sikit. Takut kedut. Okey. Okey, kita tahu lagi sebab radikal bebas juga dia memainkan peranan penting. Kerana kalau metabolisme atau keradangan adalah merupakan dua faktor yang mempengaruhi jumlah radikal bebas di dalam badan kita. Baik. Kita ada faktor luaran, kita ada faktor dalaman. Okey, faktor luaran iaitu asap rokok, pendedahan kepada radiasi, cahaya matahari dan pencemaran udara. Baik. Kita tahu bahawa pencemaran udara setiap hari. Betul? Betul? Keluar pergi jalan-jalan, pergi shopping, terdedah pada pencemaran udara. Betul. Okey, setiap hari cahaya matahari menerangi kita. Setiap hari kena dekat kulit. Pada kita setiap hari kalau terdedah kepada radiasi. Okey, so itu merupakan faktor-faktor luaran daripada radikal bebas. Radikal bebas juga iaitu merosakkan struktur DNA kita. Wah, ini sampai ke dalam ni. Ini bukan setakat di kulit je, sampai ke dalam, sampai ke DNA. Mengambil elektron daripada molekul yang membina DNA ini akan membentuk bahan karsinogen yang menyebabkan mutasi dan kanser. Alamak. Boleh menyebabkan kanser. Betul, boleh menyebabkan kanser. Bahaya radikal bebas ni. Bebas memang bahaya. Bahan karsinogen ini juga merupakan sejenis toksik yang mempunyai racun. Yang boleh menyebabkan kita terdedah kepada penyakit dua ini, mutasi dan kanser. Baik. Okey, dan kita tahu bahawa kesan radikal bebas ini terhadap kesihatan manusia juga boleh menyebabkan penyakit seperti kardiovaskular. Dan juga ketidaksuburan ataupun mandul. Baik. Okey, selain daripada itu, radikal bebas juga boleh merosakkan buah pinggang, hati dan paru-paru. Okey, kalau kat sini kita tahu bahawa sekarang ni kita baru saja lepas daripada COVID-19 kan, kita tahu bahawa kesan-kesan daripada itu akan berpanjangan. Dan radikal bebas ini jika kita tidak menjaga kesihatan kita, dia akan mengambil bahagian tersebut untuk menyediakan kita dengan penyakit-penyakit ini. Ini khas untuk Nisa, menyebabkan penuaan awal seperti wajah berkedut, rambut pun boleh beruban. Dah nampak dah ni. Tadi cermin dah bagi tahu saya ni ada kedut. Betul. Sebenarnya kalau ikutkan tu bila berlaku radikal bebas ni bertindak balas pada kesihatan kita, kita akan nampak secara fizikal dan juga secara dalaman, iaitu melibatkan penyakit-penyakit dalaman seperti tadilah, iaitu buah pinggang, hati ataupun paru. Okey, dan pada masa yang sama juga bila kesan radikal bebas ini bertindak pada badan kita, menyebabkan paraf kolesterol kita akan meningkat. Itu yang bila meningkat itu makin lama kita berat badan bertambah, menyebabkan pelbagai jenis masalah yang lain pula. Kita akan rasa tidak selesa dengan keadaan seperti biasa. Baiklah. Okey, so kita ada faktor dalaman di sini yang kita nampak, yang kita katakan menyebabkan kerosakan DNA. Di mana metabolisme badan kita, okey, daripada tindakan
mitokondria ini yang mengawal metabolisme badan kita, dia akan makin lama makin susut, makin berkurang. Baik. Dan kadar metabolisme badan kita pun makin lama makin Rendah. makin rendah. Juga berlaku kepada sel darah putih. Agak-agaknya Nisa tahu tak agaknya sel darah putih itu untuk apa agaknya? Sel darah putih ni bukan untuk Sebagai melindungi kita daripada penyakit ke, cikgu? Ya, pandai, tepat Nasib sekali baik, Nisa. betul. Tepat sekali, betul. Sel darah putih merupakan iaitu perlindungan kita dalam badan kita. Dia melawan penyakit, untuk mengelakkan keradangan. Keradangan ni pada keradangan kulit, keradangan pada organ di dalam badan kita. Okey, kalau kita tengok kat sini, radikal bebas ini akan menyebabkan kerosakan ini, menyebabkan beberapa keturunan yang akan datang akan mengalami penyakit yang sama. Maknanya, cikgu, kesan Yes. radikal bebas terhadap diri kita ni bukanlah berlaku dalam jangka masa yang pendek. Yes, dia mengambil masa yang begitu panjang, jangka masa yang panjang, di mana penyakit-penyakit ini dia akan berlarutan. So daripada itu kita sedar bahawa radikal bebas ini sangat memberikan kesan buruk kepada kita jika kita tidak jaga kesihatan kita. Baiklah. So murid-murid di rumah pun sekarang ni pun pasti selepas ini tahu apakah faktor dalaman dia yang menyebabkan kesihatan kita tidak terjaga dan kita perlu jaga daripada tindakan radikal bebas. Baik, cikgu. Okey, Nisa, hari ini saya nak duga Nisa berkenaan dengan faktor luaran. Boleh. Tadi saya dah cakap faktor dalaman. Betul? Okey, so di sebelah Nisa tu ada ada faktor luaran. Tapi saya ada sediakan untuk Nisa untuk jawapannya. Boleh, di Saya hadapan nak saya ni, Nisa tampal. Okey, kita mulakan dengan yang paling atas. Yang ada gambar kita mula daripada kilang-kilang atas, tu. Okey, agaknya apa Nisa akan pilih jawapannya? Saya lihat pilihan jawapan dulu, Okey, cikgu. pilihan Apa yang ada di jawapannya. hadapan saya, ini berdasarkan rujukan yang telah saya lakukan terlebih awal kerja rumah. Okey, kita tengok Nisa. Mana satu ya? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana satu? Saya rasa Ada asap-asap keluar. Yang ini, cikgu, pencemaran udara. Okey. Cuba saya lekatkan tampakkan dulu. Maklumlah kilang-kilang ni kan. Okey. Bahaya. Kita pergi pada gambar yang kedua yang menerangi kehidupan kita Yang ini. daripada pagi, petang Mana ya? sampai malamnya. Okey, yang ini saya punya jawapan sinaran ultra ungu. Okey, kita cuba masukkan Lihat. dulu jawapan dia. Nanti kita akan semak sama-sama Kita kan, cikgu? semak sama-sama Nisa. Okey, murid-murid di rumah murid-murid boleh di rumah pun sama sekali. betul Okey, murid-murid di ini. rumah boleh semak jawapan nanti bersama-sama, boleh buka buku teks untuk lihat jawapan dia. Yang ketiga, yang ini ya, cikgu? Okey, ada X-ray. X-ray. Kalau X-ray, kita tengok murid-murid jawapan Nisa. mestilah sinaran mengayon. Betul tak murid-murid di rumah? Kita tengok dulu. Okey. Okey, Nisa boleh tampalkan dulu. Okey, baik. Alright. Yang ini Okey. saya tahu. Ini asap rokok. Okey. Asap rokok. Gambarnya tu pun dah terang, lagi bersuluh. Yang dalam tong ni, Okey. ini dia sisa toksik. Wah. Okey, baiklah cikgu. Okey. Boleh kita semak jawapan? Kita semak. Mana tahu murid-murid di rumah pun jawab bersama-sama. Okey, murid-murid di rumah pun dah sedia ya. Kita semak sama-sama dengan Nisa, dengan cikgu sekali. Ya. Boleh. Okey, faktor luarannya. Yang pertama, yang ada asap itu adalah pencemaran udara. Betul. Okey. Alhamdulillah. Tahniah Nisa. Terima kasih. Okey, yang kedua, sinar ultra ungu. Betul. Okey, murid-murid di rumah betul ke tidak ni? Betul, saya betul. pasti mereka betul. Pasti betul ni. Baik. Senyap je kan? Okey. Yang ketiga, sinaran mengayon. Mengayon. Okey, tepat sekali jawapan dia. Murid-murid ingat tak contoh-contoh sinaran mengayon? Saya pula tanya mereka. Sama-sama kita ulang kaji nanti. Okey, cikgu, seterusnya. Kita seterusnya. Yang ini yang lain yang tak bukan, yang berasap tu. Asap rokok. Itu asap rokok. Baik. Okey, dan kita ada terakhir sekali sisa toksik. Alhamdulillah. Jadi adakah betul kelima-limanya? 5/5 untuk Nisa. Ya, cikgu nak bagi saya ganjaran tak? Nampak macam banyak yang menarik di hadapan saya ni. Okey, kita akan berikan ganjaran kepada Nisa. Okey, Nisa boleh pilih selepas ini. Selepas ini ya, cikgu. Apakah buah yang dipilih? Itu salah satu daripadanya untuk mengurangkan radikal bebas. Okey, kalau macam tu saya nak ambil semua. Baiklah, sementara saya nak memilih ganjaran saya,
saya mana satukah buah-buahan yang ada di depan saya ni. Okey. Kita akan berehat seketika, tetapi cikgu sebelum itu saya nak sedikit kesimpulan terhadap apa yang kita telah pelajari setakat segmen ini. Okey, yang pertama kita belajar berkenaan dengan kesan radikal bebas. Okey, kita ada dua faktor yang mempengaruhi radikal bebas, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran yang Nisa dah buat tadi. Ya, baik. Okey, kita juga belajar apakah kesan penyakit yang kita akan dapat jika kita tidak mengawal kesan daripada radikal bebas tadi. Baik. Yang bertindak balas pada tubuh badan kita. Okey, pada masa yang sama kita boleh lihat secara fizikal apakah yang akan berlaku. Mungkin ada kedut. Ada. Macam mana je? Rambut dah beruban. Okey, itu adalah kesan secara fizikal. Baik. Tapi yang kita paling risau adalah kesan yang melibatkan kerosakan DNA. Ia memberikan kesangan dalam jangka masa yang panjang. Okey, So, itulah baiklah. kesimpulan untuk kita yang kita boleh buat hari ini Setakat untuk kedua-duanya. ini. Baiklah, Nisa pun dah pilih ganjaran Okey, Nisa. dah dapat. Tahniah Nisa. Nisa pilih buah naga. Terima kasih cikgu. Sementara itu, Okey. murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Okey. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Boleh hilang kedut tak dipanggil? Boleh, itu boleh hilang. Terima kasih.